A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita kurniaannya yang sangat banyak sehingga kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi pada kali ini. Alhamdulillah. Seperti biasa, insya-Allah sebelum kita teruskan minta feedback daripada siapa yang bersama dengan kita hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Suara jelas, video jelas, Alhamdulillah. Kita akan terus insya-Allah hari ini bersama-sama di muka surat yang ke-315 insya-Allah daripada sesi mashaf kita, sesi tadabbur setiap hari satu muka surat daripada muka surat Al-Quran. Jadi insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di surah Toha, insya-Allah surah Toha ayat yang ke-52 sehingga ayat yang ke-63. 52 sehingga ayat yang ke-63. 60, Masya Allah, ada kesilapan sikit, minta maaf, 64 bukan 63. Jadi insya Allah hari ini kita akan tengok apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang, sekarang kita sedang bercerita tentang perdebatan. Allah Subhanahu wa taala sedang bercerita kepada kita perdebatan yang berlaku di antara Nabi Musa dan juga Nabi Harun dengan Firaun dan juga kaumnya, Firaun dan juga pengikut-pengikutnya. Jadi apa yang telah kita baca dalam muka surat 314 sebelum daripada ini, iaitu Firaun telah mula membangkitkan isu, iaitu dia mempermainkan emosi sebenarnya, kalau kita katakanlah sebagaimana disebutkan oleh ahli tafsir, iaitu dia mula, apabila dia mula merasai bahawa terancam, maka dia start mula iaitu nak menggabungkan orang-orang yang iaitu penduduk-penduduk negeri Mesir ni, iaitu dia mula mempermainkan isu tok nenek, tok nenek dulu kita macam mana, keadaan kaum-kaum kita. Jadi soalan yang terakhir yang kita baca dalam muka surat yang ke-314 sebelum daripada ni ialah dia bertanya, Firaun bertanya kepada Nabi Musa, dia tanya habis tu orang-orang yang dulu macam mana, fama balal al-qurun, apa sebenarnya nasib kalau macam tu orang-orang yang dahulu sebelum ni yang menyembah berhala, yang tak sembah Tuhan yang kamu ajak ni, seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh dan sebagainya. Mereka jadi nak start tanya, maksudnya ialah habis tu nenek kita dulu macam mana, masuk neraka kah mereka? Tu soalan dia. Kalau ikut dia nak dengar daripada Nabi Musa ni, biarkan supaya Nabi Musa berkata yes, dalam neraka. Sebab apabila Nabi Musa sebut macam tu, dia akan sebenarnya dia akan cuba membangkitkan perasaan orang-orang Mesir semua tu supaya akan jadi marah kepada Nabi Musa, kerana tok nenek kita dalam neraka. Jadi jadi apa yang jawapan yang disebutkan oleh Nabi Musa apabila ditanya oleh Firaun depan-depan khalayak ramai ni? Jadi dia pun bertanya. InsyaAllah kita akan baca hari ini daripada ayat yang ke-52 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah kita baca pada kali ini iaitu jawapan Nabi Musa terhadap soalan Firaun tu. Bagaimana orang-orang yang dahulu ni, tok nenek kami dulu macam mana? Jadi inilah jawapan yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Musa kepada Firaun. Qala ilmuha inda rabbi. Ilmuha iaitu berita apakah jadi pada mereka, tok nenek kita dulu tu apa jadi, semua tu dia kata ilmuha inda rabbi. Masalah tu, pengetahuan tu, aku tak boleh nak kata dia neraka ke tak neraka ke, tapi pengetahuannya ialah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmuha inda rabbi. Masalah mereka tu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala Maha tahu. Fi kitab, di dalam kitab. Dia kata dalam kitab sini ada dua pendapat ulama. Ada yang kata dalam kitab tu itu semua tercatat di dalam kitab kebaikan dan keburukan yang telah mereka lakukan. Maknanya nanti akan dilihat, akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Itu satu pendapat. Satu pendapat lagi, fi kitab sini maksudnya di dalam Lauh Mahfuz. Semua itu dah ada dalam Lauh Mahfuz.
Bukanlah kerja aku nak beritahu kepada kamu semua, wahai Firaun, bahawa dia nak neraka dan neraka kan. Jadi ini adalah jawapan yang mana yang paling tepatlah yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa alaihissalam supaya jawab kepada Firaun tu. Jadi tak ada bangkitlah isu aku bukan kerja aku. Itu juga kerja pendakwah sebenarnya. Kerja pendakwah bukan nak kata dia ni dalam neraka, dia ni dalam syurga. Tak kan. Itu masalah tu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmuha inda rabbi fi kitab. Dan kemudian sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni la yadhillu rabbi wa la yansa. Tuhanku tak yadhillu. Yadhillu ni keliru, confuse, salah, tak ada. Yadhillu bukannya sesat Yadhillu ni makna Tuhan aku, Nabi Musa kata la yadhillu. Tak salah lah, salah hukum orang ni ke salah hukum orang ni, orang tak salah hukumkan ke orang tak bersalah, orang yang bersalah diberi syurga ke tak. La yadillu, Tuhan aku tak la yadillu wala yansa, dan tak lupa, terlupa nak catatkan kebaikan, terlupa orang ni buat baik, terlupa orang ni buat jahat, tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala tengokkan, ajar kepada Nabi Musa alaihi salam supaya jawabkan. Ini jawapan dia dan inilah jawapan kita juga kan. Sebenarnya pada hari ini iaitu la yadillu rabbi wala yansa. Tuhan tak keliru, Tuhan tak confuse, Tuhan tak tersalah, dan Tuhan tidak lupa. Seterusnya ayat yang ke-53, Allah Subhanahu Wa Taala kata allazi ja'ala lakumul arda mahdan. Nabi Musa sekarang cerita kepada Firaun ni nak beritahu ni Tuhan ni, Tuhan aku ni kan, ni Tuhan kita lah kan sepatutnya kan, iaitu dia ni ja'ala lakumul arda mahdan. Yang pertama tengok Allah Ta'ala menciptakan, menjadikan untuk kamu bumi ni mahdan. Mahdan artinya maknanya apa ni, macam buayan al-mahdi tu maknanya buayan kalau ikutnya al-mahdu, iaitu buaya kanak-kanak kecil tu duduk dalam tu. Itu maknanya dia duduk tu macam mana kanak-kanak ni, dia selesa, rasa tak akan ada mak dia jaga dia, itu macam. Jadi Allah SWT jadikan bumi ni mahdan, mudah kan, manusia ni mudah nak gunakan semua benda boleh tunduk pada manusia lah, seolah-olahnya macam tu kan. Jadi wasalaka lakum fiha subula. Wasalaka, salaka artinya ialah sahala. Dalam tafsir jalan lain kata sahala, iaitu mudahkan. Allah Ta'ala jadikan mudah untuk kamu padanya, pada bumi itu jalan-jalan, subula. Maknanya kita nak berjalan kan, tengok kan, mudah kan. Tak kira lah manusia kita kata sekarang ni, ada navigation, alatnya, ada Google Map-nya, ada Waze ke dan sebagainya. Tu semua tu adalah ilham Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, tak jadi. Waze pun, kalau apa pun, kalau Allah tak izinkan, dia tak jadi, sesat juga kan. Tapi bagaimana manusia boleh fikir ni, boleh buat satellite ni, boleh navigation sana, navigation sana. Sebab Allah Ta'ala mudahkan. Kena ingatkan semua benda tu adalah sebab itulah kita bacakan subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bila kita nak naik kenderaan tu, kita kena ingat bahawa semua benda ni adalah Allah Ta'ala yang mudahkan. Kenderaan ke, alat ke, navigation, kompas ke, apa semua tu adalah merupakan salakalakum fiha subula wa anzala minas sama'. Dan kemudian yang ketiga, Tuhan kamu ni, Tuhan kita ni telah menurunkan wa anzala minas sama'i ma'an, menurunkan daripada langit air, iaitu hujan. Lalu dengan hujan tu tengok fa akhrajna bihi azwaja. Dengan hujan itu dilahirkan dikeluarkan bihi, dengan air hujan itu azwajan. Azwajan ni maknanya bukannya suami isteri. Azwaj ni ialah maksudnya ialah pelbagai asnaf. Kata dalam tafsir kata iaitu asnaf ni pelbagai apa? Azwaj min nabatin syatta, daripada tumbuhan yang syatta. Ada berapa jenis tumbuhan atas dunia ni? Spesies tumbuhan. Tak tahu kan, dengan buah-buahannya, dengan rumputnya, dengan gandumnya, dengan sekulnya, dengan padinya, yang boleh dimakannya, boleh ni ke, boleh buat obat ke, macam-macam kan kita tengok kan. Berapa jenis kan? Syatta. Sebab tu Allah Ta'ala kata azwajan min nabatin syatta. Air satu saja. Dengan air satu saja kan kita tengok kan, tapi keluarnya macam-macam kan. Keluar buah durian, keluar buah rambutan, keluar rumput, keluar ini kan. Jadi Allah SWT kata selepas itu, kulu. Allah Ta'ala kata kulu, makan. Maknanya disebut dengan sini maksudnya harus kamu makan. Kulu war'au an'amakum, kamu sendiri makan. Kulu, kamu nak makan daripada, memang kita makan daripada tumbuhan kan, semua benda kan. Dan kemudian yang kedua wara'au an'amakum, dan
gembalakanlah binatang-binatang kamu, an'amakum. Jadi bukan an'am, janganlah gembala kan. Gembalakan an'am, iaitu an'am ni ialah maksudnya unta, maksudnya lembu, maksudnya kambing. 3 jenis binatang yang berkaki 4 yang digembala oleh manusia. Jadi Allah SWT kata gembalakan, gunakan. Jadi nampak kita tengok apa yang kita makan pada hari ini tak lari daripada sama ada direct tumbuhan tu, sama ada kita makan gandum ke, kita makan nasi ke, kita tumbuhan atau tanah kan. Dan kemudian yang keduanya ataupun daging ke, ikan ke, apalah kan, ayam ke, semua tu makan adalah makan apa-apa yang daripada tumbuhan. Jadi ertinya ni, maknanya kita tak lari daripada tumbuhan. Tumbuhan tu datangnya daripada air yang satu saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Kalau tak ada tumbuhan ni, tak boleh hiduplah manusia. Walaupun manusia tu di padang pasir, mereka tetap juga makan makanan yang daripada yang ditumbuhkan. Tengok manusia di Mekah dulu di Mekah kan, mereka makan apa? Makan gandum. Yang dihantar oleh, yang dijual oleh Bani Ghatfan. Bani Ghatfan tu tanam gandum. Jadi dihantar ke ke Mekah pada zaman Nabi SAW. Jadi sekarang ni kita tengok kan, qulu war'au an'amakum inna fi zalika laayat liulin nuha. Allah Ta'ala kata semua tu adalah merupakan ayat liulin nuha. Ayat tu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Liulin nuha, an-nuha sini bagi orang-orang yang mempunyai an-nuha. Nuha ni maknanya ialah pemikiran, iaitu maknanya ialah, iaitu kalau kita kata boleh berfikirlah kan. Tetapi dari dua perkataan dalam bahasa Arab kan, dalam bahasa Al-Quran biasanya. Yang pertama kadang-kadang disebut liulil albab, kadang-kadang satu lagi liulin nuha. Liulil albab ni dia rendah sikit, liulin nuha ni tinggi sikit. Dua-dua tu makna dia pemikiran yang boleh berfikir. Tapi an-nuha tu dia tinggi lagi, tinggi lagi daripada albab. Seterusnya, insya-Allah kita tengok ayat yang ke-55. Allah Subhanahu Wa Taala sebut lepas tu cerita Nabi Musa berkata kepada Firaun. Firaun tengok Firaun. Bukan awak semua, bukan awak tu bukan air hujan Firaun. Bukan awak menjadikan bumi ni, maknanya tolak semua tu kan. Menjadikan jalan-jalan awak pun tak tahu jalan Firaun. Awak kalau nak berjalan awak perlukan bumi. Dan awak duduk di Mesir je, awak tak pergi ke negeri sini, awak tak pergi. Maknanya menunjukkan bahawa Firaun, awak ni lemah Firaun. Tuhan kita ni gini kan. Jadi kemudian ayat yang ke-55, minha khalaqnakum. Kemudian Allah Ta'ala kata daripada bumi inilah, minha khalaqnakum wa fiha, dan padanya lah nu'idukum, padanya pada bumi inilah. Maknanya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada bumi, iaitu Nabi Adam dulu kan, dijadikan daripada bumi, daripada tanah. Kemudian Allah Ta'ala kata wa fiha nu'idukum, dan kemudian kepada bumi ini kamu dikembalikan, iaitu bila kita mati kita ditanam dalam bumi itu. Kemudian wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada bumi inilah akan dikeluarkan kamu sekali lagi, iaitu pada hari akhirat kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW diceritakan bahawa ketika Nabi SAW ditanam satu mayat, jadi Nabi ambil satu tanah, ambil genggam tanah, kemudian dicampakkan kepada atas tu ke atas kubur tu. Kemudian Nabi bacakan ayat ni, iaitu Nabi baca minha khalaqnakum, daripada tanah kamu diciptakan, kami ciptakan, mana Allah Ta'ala ciptakan kita ni daripada tanah. Kemudian wa fiha nu'idukum, kembali kamu kepada tanah. Dan kemudian wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah ini jugalah kamu akan dikeluarkan sekali lagi nanti. Walaqad arainahu ayatina kullaha fakazzaba wa aba. Tapi apakah Firaun ni dah cerita-cerita, dah tunjukkan bukti. Maknanya dalam surah ni Allah Ta'ala ceritakan, kita kata ringkas lah kan tentang Firaun. Dalam tempat lain banyak lagi lah yang Allah Ta'ala sebutkan tentang tentang Firaun ni, macam-macam lagi lah dalam kita boleh tengok dalam surah-surah yang lain insya-Allah kan. Memang cerita Nabi Musa ni ialah di antara cerita yang banyak lah kita kata yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi kita tengok sini kan, dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata walaqad arainahu, sesungguhnya kami telah tunjukkan kepadanya, kepada Firaun itu, ayatina, ayat-ayat, iaitu berapa? Ada 9 sebagaimana disebutkan di tempat lain, kullaha, semua sekali itu maknanya ada 9. Fakazzaba wa aba, tapi apakah dia terima? Tak. Fakazzaba, dia mendustai, wa aba, dan dia menolak untuk terima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Qala ajitana, dia berkata Firaun ni, dia kata ajitana, dia kata kepada Nabi Musa, ajitana, kamu bawa kepada kami, dia kata litukhrijana min ardina
untuk keluarkan kami ni daripada bumi ni. Sekarang dia bangkitkan isu, kita kata isu apa pula ni, isu nasionalis pula, isu kebangsaan pula ni, ini isu apa, isu tanah air pula. Tengok kan Firaun ni macam-macam cara fikir dia ni. Memang kalau kita, sebab tu kita kata dia ni pandai. Jadi dia kata sekarang ni, dia nak supaya orang dengar semua ni, pengikut-pengikut dia dengar ni, ajik tanah, kamu nak keluarkan kami, ajik kamu datang kepada kami ni, litukhrijana, untuk kamu keluarkan kami ni, wahai Musa, min ardina, daripada negeri ni, itu negeri Mesir, bisihrika ya Musa. Tengok dia kata Musa ni bawa sihir, bisihrika, dengan sihir kamu wahai Musa. Jadi maknanya orang pun start dah lah nak marah kan. Jadi dia kata falanatiyannaka bisihrin mislih. Dia pun dengan bangganya dia pun kata falanatiyannak bisihrin mislih, kami akan bawa kepada kamu wahai Musa dengan sihir yang macam yang kamu bawa ni. Jadi tengok, tuduhan dia ialah apa yang dibawa oleh Nabi Musa tu dia tak nak terima, itu adalah tanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia kata itu adalah merupakan sihir juga. Jadi kami akan bawa sihir yang sama seperti yang kamu bawa ni wahai Musa. Jadi daripada sinilah kita kata start, kita tengok kan, start kita, dia gunakan perkataan nah. Sebelum daripada ni tu aku, maknanya kan, bila sekarang ni ajik tanah, kamu bawa kepada kami, kamu datang kepada kami dengan sihir-sihir kamu. Digunakan perkataan kami tu, dia nak gambarkan kata dalam tafsir kita, iaitu dia nak start, nak mulakan, nak bangkitkan isu, iaitu Musa di sebelah sana, kita di sebelah sini. Maknanya bukan Firaun seorang sekarang ni, tapi kita semua. Dia nak datang sini, nak halau kita daripada, tengok dia bangkitkan isu tu. Jadi litu kharijana min ardina bisihrika ya Musa falanatiyannak bisihrin, kami akan bawa sihir yang macam kamu bawa juga. Dia kata dia akan lawan sihir kamu tu. Kemudian dia kata faj'al bainana wa bainaka maw'ida. Jadi dia dengan sombong, dengan confident ni. Dia confident dia. Confident apa? Confident maksudnya, dia pasti akan menang. Sebab itulah dia kata, sini dia kata, faj'al bainana. Kamu bawa lah Musa. Dia kata, maknanya ialah, kamu tentukan masa. Tengok. Maknanya, sebab dia confident tu. Dia confident dia menang. Sebab tu dia kata, faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Kamu tentukan masa, kamu tentukan time, kamu tentukan di mana. Dia katakan, confident dia ni nak menang ni kan. Jadi dia kata la nukhlifu nahnu, kita tak akan lari, maknanya kita akan tunaikan, awak cakap je di mana, dia kata. Dan kemudian dia kata kita tak akan lari dan awak jangan lari Musa. Dia kata tu kan, wala anta, dia kata jangan kamu pula lari. Ni confident lagi, menunjukkan bahasa ni adalah menunjukkan tanda confidentnya Firaun dengan kemenangan bahawa Musa ni akan dapat dikalahkan. Sebab dikatakan pada masa tu dia mempunyai bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan, bahkan dikata ada setengah riwayat kata dia mempunyai ribuan tukang-tukang sihir di seluruh Mesir pada masa tu, yang merupakan dia tukang ajar sihir ni, Firaun ni. Jadi anak-anak murid dia lah konon-kononnya kan, yang hebat-hebat semua kan, satu Mesir ni penyokong dia. Jadi pada masa tu, sebab tu dia ni macam confident. Jadi dia kata wala anta, dan jangan kamu lari Musa, makanan suwa. Ada bacaan dia ialah dengan bacaan dia bukan suwa, kita baca suwa, tapi ada bacaan siwa. Jadi siwa ataupun suwa ini ertinya ialah maknanya wasata, maknanya pertengahan situ ialah, ada yang kata, pendapat ulama kata itu tempatnya pertengahan. Tempatnya maknanya tempat yang boleh semua orang pergi, bukan hujung negeri sana, bukan hujung corok sana kan, mana orang semua susah nak pergi, tapi maknanya satu tempat yang mana semua orang boleh datang. Jadi dia confident lagi, dia nak supaya orang semua datang ni. Apa lagi lah, kata tak apa kata Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa dalam ayat 59 ni, ayat 59 dia kata, qala, berkata Nabi Musa, dia kata maw'idukum yaumaz zinah. Kita janji kita, kamu janji kita ialah apa? Yaumaz zinah. Yaumuz zinah. Yaumu tu maknanya hari, az-zinah tu ialah maknanya perhiasan, asal makna perhiasan. Tapi maksud az-zinah sini ialah hari raya. Ada setengah riwayat kata kata sebagaimana kata Ibnu Abbas, hari itu ialah hari Ashura, iaitu hari Ashura, hari hari 10 hari bulan Muharram. Itu kata Ibnu Abbas dalam penafsiran ayat ni. Tapi tak apa, yang penting situ ialah Allah SWT sebut yaumuz zinah.
Majoriti ulama kata hari maksud situ hari raya. Kenapa hari raya? Kata ulama tafsir lagi lah, sebab hari raya ni orang tak kerja. Yang keduanya, hari raya biasa orang berkumpul. Yang biasanya hari raya ni orang akan datang semua, dengan makna semua orang boleh datang. Tu maka dia janji tu hari raya. Hari raya dia lah, bukan hari raya kita Aidilfitri, bukan. Bukan kan? Hari raya dia lah kan. Hari raya tak tahulah apa benda hari Musa ni kan. Hari apa ni, hari Firaun ni. Jadi dia kata, okey, Nabi Musa kata, qala mau'idukum yaumuz zinah. Hari perayaan, hari perhiasan. Wa an yuhsyaran nasu duha. Dan kita kumpulkan, dia kata kumpulkan manusia semua pada waktu duha. Iaitu apa? Kenapa duha tak waktu malam? Supaya semua orang nampak. Sekarang ni nak semua orang nampak. Nabi Musa confident, memang yakin kan, sebab dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dia bawa ni kan. Yang Firaun pun yakin, sebab apa? Dia pun, jadi apa ni, dia ramai tukang sihir apa benda kan. Jadi selepas daripada dah tetapkan janji macam tu, fatawalla, jadi dia pun berpaling lah. Berpaling makna pergilah. Firaun pun berpaling, dan kemudian dia dalam ayat yang lain dia sebutkan bahawa dia pun startlah meeting lah dengan geng-geng dia tu kan, dengan ketua-ketua tu, meeting. Jadi dia pun fajama'a kaidahu thumma ata. Kemudian jama'a kaidahu, dia pun mengumpulkan plan dia. Dalam ayat yang lain disebutkan, iaitu dia mengumpulkan semua tukang as-saharah, tukang sihir yang seluruh negeri Mesir itu, yang kita katakan ada pendapat kata 40, ada pendapat kata 72 orang, ada yang kata 1000. Tapi dalam tafsir jalan lain dia kata 72 orang tukang sihir. Kira ramai tu. Nabi Musa seorang dengan Nabi Harun sekarang ni nak lawan dengan tu 72 tukang sihir hebat lah konon-kononnya kan. Jadi tukang sihir ni pun datang lah. Fajam'a kaidahu, lalu dia pun kumpulkan, Firaun dia mengumpulkan plan dia, kaidahu, plan jahat dia tu, summa ata. Kemudian pada hari tersebut dia pun datang. Dia confident, sebab tu dia datang, dia confident menang lah, sebab tu dia nak datang ni. Kemudian ayat yang ayat yang ke 59 lah, summa ata ni, fajama'a kaidahu summa ata. Kemudian ayat 61, apa cerita lagi ni kan, iaitu dia pun berkata kan, qala lahum Musa, pada masa ni lah Nabi Musa pun mula berkata, jadi bila dah kumpul semua ni, qala lahum Musa, dia kata, wailakum. Nabi Musa ni bila tengok tukang sihir yang ramai-ramai ni kan, daripada seluruh pelosok negeri Mesir ni, yang dikatakan dikumpulkan oleh Firaun ni, Nabi Musa tengok mereka ni, tukang-tukang sihir ni, Nabi Musa pun berkata, wailakum. Ni starting ceramah dulu kan. Nabi Musa start bagi tazkirah dulu kepada mereka ni kan, wailakum. Ini pun dia ajar lah, maknanya setengah ulama kata tak salah kan, kalau kita ni kan bila ada perdebatan ke apa ni kan, kita bagi amaran dulu, amaran tak jadi masalah kan. Jadi dia kata wailakum, kalau ikut wailakum lah celaka kamu, celaka, wailakum la taftaru 'ala Allahi kaziba. Dia beri amaran. Nabi Musa kata, jangan kamu mengada-ngadakan terhadap Allah ni dengan penipuan. Maksudnya jangan cuba kamu ni buat menipu, sebab apa yang kamu buat ni akanlah menipu orang ramai ni. Maknanya kamu kena ingat kan, maknanya kan apa yang kamu buat sihir, kamu nak mengatakan aku ni tak betul ni, semua ni tu taftaru 'ala Allahi kaziba. Kamu sekarang nak mengada-ngada satu benda terhadap Allah dengan penipuan ni, dengan menipu orang ramai bahawa kamu ni betul. Tu kamu jaga, kamu la taftaru, kata Nabi Musa, ceramah Nabi Musa ni kepada mereka ni. Fayushitakum, Allah Ta'ala kata fayushitakum. Ada dua bacaan sini, ada baca fayushitakum, kita baca dalam qiraat biasa yang kita baca fayushitakum. Ada satu bacaan lagi dengan fayashatukum, fayashatakum, yashatakum. Kita baca yushitakum. Gitu. Nanti kalau kamu buat macam ni, yushitakum, maksudnya akan dibinasakan kamu ni, Allah Ta'ala akan binasakan kamu ni bi'azabin, dengan azab daripada Allah SWT. Jaga, kalau kamu buat macam ni, kamu mengadakan kepada Allah, Allah Ta'ala akan seksa kamu, Allah menghancurkan kamu. Jadi, dan kemudian Nabi Musa bagi warning lagi pada mereka ni kan. Nabi Musa kata waqad khaba man iftara, orang yang iftara, mengada-ngada terhadap Allah ni kan, membuat satu benda yang melawan Allah Ta'ala ni kan, khaba, tak akan menang selama-lamanya. Bila Nabi Musa ni ceramah macam tu, apa jadi kepada tukang-tukang sihir yang ramai-ramai tu? Fatanaza'u amrahum, mereka pun mula start gementar dah. Jadi dikatakan oleh ulama tafsir, jadi mereka ni pun mula fatanaza'u tu maknanya ialah mereka ni pun ada yang mula start
dah ragu-ragu, dah confused dah tak sedap hati, maknanya kan. Dah mula rasa, kalau tukang sihir biasa, perlawanan sihir biasa, tak ada ceramah-ceramah macam ni, tak ada beri peringatan macam ni, jangan mengada-ngada terhadap Allah ni. Jadi mereka mula start rasa bahawa macam betul juga ada di kalangan tukang sihir tu, yang ramai-ramai tu mula start rasa macam tu. Sebab tu ada sebut sini, dia kata fatanaza'u amrahum bainahum. Tetapi adakah mereka buat bising benda ni? Wa asarrun najwa, mereka berbisik-bisik saja sama-sama mereka. Wa asarrun najwa maknanya wa asarru, mereka ni berahsia-rahsia. An-najwa berbisik-bisik, berahsia-rahsia dengan berbisik. Jadi maknanya, kata ulama kata, ada di kalangan mereka mula takut-takut, mula rasa macam apa yang disebutkan oleh Nabi Musa tu adalah betul, tapi mereka tak bisik-bisik. Kemudian seterusnya ialah ayat 63. Ayat 63 tiba-tiba apa? Qalu, tiba-tiba berkata. Siapa yang berkata ni? Tukang sihir? Tak, dia kata iaitu di kalangan sihir, tukang sihir yang ramai tu ada yang macam power lah, yang macam control, macam konon-konon dia lah macam ketua kepada tu kan. Mereka pun berkata yang ni grup yang tak percaya, mula-mula tak percaya kepada Nabi Musa ni. Walaupun dah ceramah oleh Nabi Musa, mereka tetap juga dengan perangai mereka iaitu. Jadi mereka pun apabila dah ada rasa macam takut-takut di kalangan kawan-kawan mereka ni, mereka pun berkata, qalu in hazani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum. Dia kata, ni dua orang ni, in haza ni, tidak adalah dua orang ni melainkan lasahirani, kedua-dua sesungguhnya kedua ini adalah tukang sihir, iaitu Nabi Musa dengan Nabi Musa dengan Nabi Harun ni. Dia kata, ni tukang sihir ni, hoi semua, kamu jangan apa confuse ni. Ni dua ni tukang sihir, yuridan, mereka berdua ni ingin an yukhrijakum, untuk keluarkan kamu min ardikum, daripada negeri Mesir ni. Jadi dia bagi semangat lagi lah, yang ketua-ketua dia sikit kan, bagi semangat lagi kepada kawan-kawan dia ni. Jadi dia kata bisihrihima, dia ni sihir ni, dia bawa sihir ni, dia nak keluarkan kita ni, dia nak halau kita ni kan, dia nak matikan kita, dia nak hancurkan sihir-sihir kita ni. Jadi dia kata wa yazhaba bi tariqatikumul musla, dia kata. Dan kedua dia ni, dia nak menghamba ni, yazhaba pergi, makna perkataannya yazhaba makna pergi, bi tariqatikum makna cara adat resam kamu, al musla tu paling tinggi. Jadi maksud sini dia kata, maksud tafsir kata sini lah, maksudnya dia berkata ni Musa dan juga Harun ni datang kepada kita ni dengan sihir dia ni, dia nak halau kita dan dia nak hancurkan cara hidup kita yang telah kita ni turun-temurun ni kan, kita warisi turun-temurun ni, sedangkan inilah yang terbaik, apa yang cara kita hidup kita, cara yang terbaik. Tengok kan, maknanya dia tetap mengatakan bahawa apa yang kita buat ni elok dah kan, tak ada salahnya. Jadi kan tiba-tiba datanglah dua orang ni nak kacau kita, nak halau kita, nak kata apa yang kita buat ni tariqatikum, cara hidup kita ni, dia kata yang terbaik al-muslah ni, tak betul. Ada ke pula dua orang ni? Seterusnya mereka pun buat apa? fa'ajmi'u kaidakum summatu saffa. Kata dia ni, ketua-ketua ni kata fa'ajmi'u, kumpulkan kekuatan kita kan, kaidakum, apa plan kita ni, fa'ajmi'u, kumpulkan kaidakum, kekuatan kita, summatu saffa, dan kemudian jom, kita kata itu saffa ni makna berbaris dalam satu barisan. Maknanya kalau kita seorang-seorang tak kuat gitu maknanya. Jom kita sama-sama, kita nak lawan dengan Musa dan juga Harun ni. Jom, mari kita itu saffa, marilah kita datang dalam satu gerombolan lah, kita ada satu kekuatan itu saffa. Dan dibagi semangat lagi, dia kata waqad aflahal yaum, pada hari ini berjayalah, al yaum, pada hari ini, manista'la, siapa yang menang. Ista'la tu makna tinggi, maknanya orang yang tinggi tu maksudnya lah orang yang ghalabah. Pada hari ini orang yang menang, janji Firaun pula. Firaun ni macam-macam nak beri, dua benda yang Firaun nak beri. Nombor satu, Firaun akan beri harta yang banyak. Mereka tanyakan Firaun nak beri apa, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebutkan tempat lain. Mereka tanya kepada Firaun nak beri apa kalau kita menang? Firaun kata kita akan berilah banyaklah, upah-upah yang banyak kan. Yang lagi kita akan beri, dia kata dia akan jadikan orang yang dekat dengan aku, iaitu maksudnya ialah orang dapat pangkat lah pada hari ni kan. Orang dapat pangkat yang dekat dengan Firaun lah kalau menang ni lawan ni kan. Ni macam penentu lah sekarang ni kan. Nabi Musa tak pernah lagi orang berani cabar Firaun macam ni kan. Biasanya
orang cabar-cabar ni habislah kena kan Firaun kan. Baru nujum dia kata bahawa kami nampak macam ni pun dah start dah kan. Dia start dah bunuh habis anak-anak Bani Israel kan, anak-anak lelaki. Jadi apatah lagi kalau macam ni, memang cabar aku pula kan kalau ikutnya kan. Jadi sebab tu lah ni ketua tukang sihir ni dia kata oh waqad aflahal yauma man ista'la, siapa yang menang pada hari ni, dia akan duduk akan berjaya, akan dapat macam-macam benda lah yang dijanjikan oleh Firaun. Setakat tu dulu insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam muka surat seterusnya, muka surat 316. insya-Allah akan datang apa cerita seterusnya yang berlaku setelah daripada mereka pun nak lawan dengan Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun ni. Jadi insya-Allah jumpa lagi dalam sesi muka surat 316. Jangan lupa insya-Allah untuk share, untuk like, insya-Allah tekan like, tekan butang loceng, tekan subscribe insya-Allah kan, untuk mudahkan lagi, sebab bila kita tekan subscribe insya-Allah akan lebih meramaikan lagi untuk memudahkan kita untuk menyebarkan insya-Allah sesi kita ni kepada semua orang. Hanya tekan saja, tak kena bayar apa-apa insya-Allah kan, dan hantar link saja kan insya-Allah kepada semua sahabat-sahabat yang kita yang lain insya-Allah. Hari raya nanti kan insya-Allah ramai-ramai tengok dalam telefon insya-Allah, tak apa kan insya-Allah. Moga-moga Allah SWT akan dapat pahala kita, pahala free, sampai-sampai tidur pun dapat masuk duit apa, duit pahala insya-Allah kalau orang tengok kita punya sesi-sesi kita ni insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.